Antara paparan menarik hari ini. Jolo ugut Jasmine Lu akan hidup dalam neraka. Kedai kaji kesan keputusan Mahkamah Persekutuan ke atas syariah negeri. DAP akhirnya tunduk dengan pendirian UMNO. Jasmine Lu memberi keterangan bahawa ahli perniagaan dalam buruan Jolo mengancam untuk menjadikan hidupnya seperti di dalam neraka jika dia meninggalkan Bangkok, Thailand dan kembali ke Malaysia. Bekas penasihat undang-undang YMDB itu memberitahu Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur bahawa ini sebab dia baru pulang ke Malaysia pada tahun lepas. Semasa pembicaraan rasuah YMDB bernilai RM2.27 bilion terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak, Lu berkata jika tidak kerana ugutan itu, dia sudah kembali ke Malaysia lebih awal. Katanya pada asasnya Jolo bersumpah untuk membuatkan kehidupan saya menjadi seperti neraka dan menggunakan setiap sumber dan kuasanya bahawa saya akan menemui penghujung yang mengerikan jika kembali ke Malaysia. Saya tidak bekerja dan terpaksa hidup dengan dana. Dengan Jolo akan menghantar orang yang tidak dikenali pada setiap 8 atau 9 bulan untuk memberinya dana berjumlah $2,500 setahun. Adalah menyedihkan untuk bergantung kepada seseorang yang bersumpah untuk menjadikan hidup saya seperti neraka. Tetapi saya tidak mempunyai pilihan untuk terus hidup. Ia amat menyedihkan tetapi saya perlu bertahan dan saya perlu mencari jalan selamat untuk pulang ke Malaysia tanpa dia mengetahuinya. Saya takut keselamatan nyawa saya. Semasa pemeriksaan utama oleh Timbalan Pendakwa Raya, Lu berkata dia tidak pernah berniat untuk melarikan diri apabila meninggalkan Malaysia pada April 2018 sebelum pilihan raya umum ke-14 dan tinggal di Bangkok selama 5 tahun sehingga 2023. Lu berkata sepanjang berada di Thailand, dia melihat apa yang berlaku kepada pemberi maklumat YMDB Switzerland, Sivriana Justo apabila ditangkap dan dipenjarakan di negara itu. Justru kata Lu dikekal di Bangkok untuk mengelak daripada membahayakan dirinya. Saksi pendakwaan ke-50 itu memberi keterangan bahawa dia menghadapi banyak halangan dalam usaha untuk kembali ke Malaysia dan peguamnya berjaya merundingkan laluan selamat dia pulang ke Malaysia pada Julai tahun lepas. Perbicaraan di hadapan hakim disambung semula pada hari Jumaat minggu ini. Najib dibicarakan atas 4 pertuduhan salah guna kuasa dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan RM2.27 bilion daripada YMDB. Kerajaan Negeri Kedah telah membentuk sebuah jawatan kuasa khas untuk mengkaji kesan keputusan Mahkamah Persekutuan terhadap enakmen jenayah syariah Kelantan dan kesannya terhadap enakmen syariah Kedah. Menteri Besar Datuk Seri Mohd Sanusi Makno berkata, jawatan tersebut akan mengkaji langkah seterusnya yang perlu diambil kerana terdapat 7 peruntukan yang menyerupai peruntukan Kelantan yang diisytiharkan sebagai melanggar perlembagaan. Tubuhkan jawatan kuasa khas yang melibatkan Datuk Penasihat Undang-Undang, Datuk Besar Kerajaan Negeri dan pihak-pihak lain lagi lah yang akan melihat apa keperluan untuk kita ambil tindakan. Terutama sekali untuk menghadapi situasi itulah. Bila session kita sama dengan yang dibatalkan, saya pada pandangan saya pendakwa raya pun tidak akan pecah orang di bawah session tu kerana orang itu akan bawa kes pembatalan undang-undang yang sama di negeri lain untuk mencabar pendakwaan tu. Jadi ini akan beri kesan kepada semua negeri sejauh mana negeri-negeri itu menyamai undang-undang yang dibatalkan. Kita tubuh jawatan kuasa khas, usaha kerajaan negeri ialah mengukuhkan undang-undang syariah di negeri ini. Kita tengoklah di mana ruang yang boleh kita ambil segera untuk undang-undang syariah didaulatkan. Tidak lagi perlu tunduk kepada undang-undang sivil. Baru-baru ini Mahkamah Persekutuan mengisytiharkan 16 peruntukan enakmen jenayah syariah Kelantan -1 2019 terbatal. UMNO mengambil pendekatan sama untuk tidak terus memanjangkan polemik berkaitan cadangan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Meng untuk menjadikan Kampung Baru Cina sebagai tapak warisan dunia Pertubuhan Pendidikan Kebudayaan dan Saintifik Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO. Setiausaha Agung UMNO Datuk Dr. Ashraf Haji Dusuki berkata, parti itu bersedia bekerjasama rapat dengan kementerian diterajui Meng bagi membantu agenda mengatasi isu kemiskinan bandar, kesempurnaan kemudahan dan infrastruktur rakyat di kawasan perumahan, isu perumahan mampu milik generasi muda dan pelbagai isu.
Katanya terima kasih YB dengan Komeng kerana menghormati pendirian UMNO dan tidak mahu memanjangkan cadangan untuk menjadikan kapal baru China sebagai tapak warisan dunia UNESCO. Banyak keutamaan lain yang perlu kerajaan perpaduan tumpukan ketika ini, terutamanya dalam isu menangani kos sara hidup rakyat yang kian meningkat disampai meningkatkan kualiti kesejahteraan hidup rakyat dalam segenap aspek. Isu-isu yang disebut ini melangkaui soal kaum dan memerlukan pendekatan bersifat keterangkuman dengan kerjasama semua pihak bagi memastikan semuanya dapat dilaksanakan dengan berkesan. Sebelum ini, Komeng dilaporkan enggan memanjakan isu cadangan untuk menjadikan kampung baru China sebagai tapak warisan dunia UNESCO. Menurutnya, perkara itu dikuatiri akan menimbulkan lebih banyak polemik dan salah tafsir oleh pelbagai pihak. Jelas beliau lebih baik isu berkenaan tidak terus dipanjangkan dan fokus kepada agenda lain yang lebih memberi faedah kepada rakyat. Mula selanjut, Ashraf Wajdi berharap agar sebarang isu yang boleh mencetuskan polemik dapat dielakkan pada masa akan datang. Katanya, cadangan yang boleh mencetuskan polemik sepatutnya dibincangkan secara tertutup oleh anggota Kabinet dan Sekretariat Kerajaan Perpaduan. Sekian berita terkini di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube Yelan TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.